الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita telah selesai membahaskan pada bulan yang telah lalu akan kisah Nabi Idris alaihi salam yang telah kita sebut ayat-ayatnya daripada Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada malam ini kita akan mula membahaskan Nabi dan Rasul yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Dan sudah tentulah perbahasan mengenai Nabi Nuh alaihi salam akan mengambil masa yang agak panjang, kerana Nabi Nuh alaihi salam berhadapan termasuk anaknya sendiri, dan akan kita lihat ayat-ayat Al-Quran berhubung dengan persoalan Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum kita melihat bahawa Nabi Nuh alaihi salam adalah termasuk di kalangan Rasul-Rasul ulul azmi, dan kalaulah rujuk Al-Quran, apakah di sana
adanya ayat tentang Rasul-Rasul ulul azmi? Jawabnya maujud, jawabnya ada. Iaitulah pada ayat yang terakhir daripada surah Wassalam. Sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahu. Kata Allah, bersabarlah seperti mana kama sabara, seperti mana telah bersabarnya rasul-rasul daripada ulul azm, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihimus salatu wassalam, masuk Rasulullah 5. Allah kata ke Nabi, sabar, kan, tentangan dari kaumnya. Sabar macam mana? Kama sabara ulul azmi minar rusuli. Para rasul yang Allah sebut dengan ulul azmi, yang ditafsirkan dengan 5 nama rasul itu, kerana teruk 5 ni. Nabi Isa teruk kena dengan kaum dia, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi umur ni kita akan sampai nanti yang menyebut berapa usia Nabi Nuh. Ayat tu aja. Bila Allah sebut tu, benda tu besar lah, walaupun cerita umur. Tuan-tuan cek Al-Quran, 25 rasul, tak ada seorang rasul Nabi Nuh di kalangan kaum mereka itu, di kalangan mereka alfasanatin, 1000 tahun, alfasanah 1000 tahun, illa kecuali khamsina ama 50 tahun. Wah, Instagram Gram tu tak mau sebut. You punya Insta ada tak? Bencilah I dengan meluat I. Kan? Insta, oh, Instagram, FB, Facebook, Twitter, macam-macam lah. Tu dia panggil medsos. Kita ingat chili sauce. Media sosial. Oh, short form. Orang lah kan, cerdik terlebih. Ini hidup, Allah kata alfasanah, 1000 tahun. 1000 sanah tahun, 1000 tahun. Baca sampai habis. Illa kecuali khamsina ama, kecuali 50 tahun. Ingat baca Quran tak habis, okok boleh habis pula. Buntung-buntung dia telan. Mai baca Quran tak habis. Illa khamsina ama, kecuali 50 tahun, kata Allah. 50, simple matematik, tak payah pening-pening. 950 tahun, itulah usia dia. Itu yang pernah disebut oleh Dr. Abdul Ahad, yang nama kapir dia Dr. Gary Miller. Akhirnya dia memeluk Islam. Joe Biden, bukan Biden. Kita katakan saja yang duduk di White House, antara polisi, tuan-tuan baca dalam pentadbiran negara Amerika, antara polisi
apabila mau jadi presiden Amerika, mestilah in favor of Israel, mestilah menyebelahi negara haram Israel. Barack Obama kan, kerana pengikut Donald Trump tak puas hati, dia kata Donald Trump telah ditipu di beberapa peti undi. Oh, ada pengundi hantu sampai Amerika nun, kita ingat tak ada. So pengikut dia tak puas hati. Tapi memang Biden tengah lead lah. Joe Biden tengah lead, akan menang jadi presiden Amerika. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, Dr. Gary Miller, pakar matematik, saya baca tulisan dia. Dia kata, mula-mula aku ni, bila aku fikir tentang Al-Quran, aku duk fikir tak ada cerita lain lah, cerita padang pasir dalam bahasa Inggeris, takkan dia bahasa terjemah Melayu pula. Aku mendapati dahsyatnya buku itu. Dia panggil buku dulu. Dalam dia ada cerita langit, astrologi, astronomi. Dalam ada cerita meteor, cerita taik bintang, rujuman lisyayatin, setan-setan. Dalamnya ada matematik. Ni matematik 1000 tolak 50. Dalam dia ada fizik, ada biologi, ada semua ada dalam Quran. Bak kata Ibnu Mas'ud, carilah ilmu apa kamu nak, semua ada dalam Quran, kata Ibnu Mas'ud. Umur panjang orang zaman dulu. Lagu tu jenuh nak keluar I Lestari KWSP. Mampu jawab dia. Tuan-tuan muslimin muslimat, itu tajuk kecil yang pertama. Kita akan baca step by step cerita Nabi Nuh panjang. Yang kedua, apa isi parti dakwah Nabi Nuh? Dia yang diangkat darjatnya, diangkat ke langit. Kita dah sebut kisah dia. Tak banyak. Dia hanya memerangi pengikut Qabil. Kita dah sebut bulan lepas. Dakwah dia hanya satu aja, jihad. Kan dah sebut bulan lepas. Dakwah Nabi Idris ialah jihad, iaitu berjihad menentang pengikut Qabil. Itu aja. Tapi dia Rasul. Kita mula malam ni Nabi Nuh, ma kuntu bid'an minar rusul. Bid'an atau kita sebut bid'ah, benda baru. Mudah cerita, Allah suruh Nabi beritahu manusia, aku bukan bawa ajaran baru. Senang faham. Ma kuntu bid'an minar rusul. Hak apa rasul-rasul dulu bawa, hak tu aku bawa. Syariat saja slightly different syariat, tetapi asas sama. Aku tak bawa bid'ah. Apa dia? Nabi Nuh bawa apa? Semua rasul bawa. Ayat Nuh. Ayat 3. An ya'budullah wattaquhu wa ati'un. 3 dasar para rasul. Dasar rasul 3 ni lah. 3 ni kita, tuan-tuan, sembah dia. Itulah seruan para rasul. Dan Rasulullah seru, bukan kata orang-orang yang belum Islam, tapi seruan Nabi itu kepada juga, kena juga pada ahlul kitab, orang-orang Yahudi. Dalil ayat 60 muslimun, tu dasar dia. Itulah dasar Rasulullah bawa, Allah perintah.
katakan wahai Muhammad, wahai ahlul kitab. Ahlul kitab confirm dah Yahudi Nasara. Ta'al, marilah kamu semua ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kepada kalimah yang sama, sama, bainana antara kami, wa bainakum dan kamu. Apa dia? 3 benda. Pertama, alla na'budu illallah, tak ada yang kita sembah kecuali Allah. 2, wala nusyrika bihi syai'a, jangan sebahagian daripada kita menjadi arbab. Arbab adalah jamak daripada Rabb. Rabb mufrad, arbab jamak. Rabb Tuhan, arbab Tuhan, syirik. Jangan kita lantik sebahagian kita menjadi arbab, Tuhan-Tuhan yang lain. Iaitu jangan kita tunduk kepada kemahuan kehendak manusia apabila menyanggahi Al-Quran dan Sunnah. Tolak. Itu maksud dia. Jangan jadikan orang Tuhan. Ini asas. Tuan-tuan tengok pula, kalau boleh saya petik ayat 39 surah Yusuf alaihi salam. Ya sahibai sijni a'arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ucapan Nabi Yusuf, wahai 2 orang rakan sepenjaraku. Kena baca daripada sebelumnya. Kena baca sebelum dia kisah Nabi Yusuf bersama 2 orang banduan. Mereka duduk sekali. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, lalu masuklah dalam penjara itu. Dakhala, telah masuk, ma'ahu, bersama dia. Dia tu siapa? Yusuf. Sijna, penjara. Fatayani, 2 pemuda. Makna Nabi Yusuf masuk ya, 2 orang pun masuk sekali. So 1 sel 3 orang. Hak 2 orang ni gangster. Seorang Gihin, seorang Haisan. Jenis Long Jaafar Kemunting punya gangster kita mengaji dulu. Lalu dua-duanya bermimpi. Ringkas cerita, sebelum takwil mimpi, Nabi Yusuf dakwah. Ahmilu, seorang itu asiru khamra, wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu tayru minhu. Yang seorang mereka sembah Allah. Nabi Yusuf kata, ya sahibai sijin, orang sahabat rakan sepenjara, arbabum mutafarriqun, adakah sembah Tuhan yang banyak itu baik? Amillahul wahid al-qahhar, atau engkau sembah Allah yang wahid, Allah yang satu, dan Allah tu maha gagah. Tak boleh fikir kau, kata Nabi Yusuf, Allahu la fasadata, kalaulah ada Tuhan yang lain di langit dan di bumi selain aku, nescaya hancurlah langit dan bumi. Allah abad dah. Allah bagi tahu dah, kau ada Tuhan selain aku, langit bumi hancur. Ayat berapa? 22 Al-Anbiya. Tolak mana ni? Tapi kenapa elok? Sebab zat tu asal dia satu lah. Tersusun alam. Sampai orang boleh kira lah pukul 7 huruf matahari tenggelam. Tenggelam sungguh.
punya maha bijaksana, maha halusnya Allah, maha hebatnya Allah dalam mentadbir alam. Kalau dua Tuhan kata Allah, tiga Tuhan, la fasadata, hancur alam ni. Dia berebut Tuhan, nyuk power semua. Sebab tu contoh saya sebut mudah. Islam benarkan seorang lelaki 4 isteri. Tak ada kamu akan Allah. Ni dasar. 1. 2. Wattaquhu, hendaklah kamu bertakwa kepada dia. Kamu kena takut, takwa kepada dia. Takwa ni ingat banyak kali dah. Takwa menjadi rukun khutbah Jumaat, menjadi rukun khutbah. Tambah khutbah Jumaat, jangan duk buat lebih kurang. Khutbah 2 hari raya tak dengar, tak apa, boleh balik, tak ada masalah. Habis sembahyang raya tak mau dengar khutbah, boleh? Boleh. Tidak faham. Tuan-tuan nak praktik, saya pernah sebut, tuan-tuan nak praktik ni, kalau pergi Kuala Lumpur, pergi semayang di Masjid India, tolak Jumaat di Masjid India kat Jalan Melaka tu, dekat Benteng tu. Saya kecil-kecil sekolah dulu rajin lah. Kita budak lagi sekolah, kakak dah kerja, abang dah kerja, dia bawa makan kat situ lah, kat tepi Sungai Gombak tu. Dia panggil Benteng, situ dia panggil Benteng tahun 70-an dulu. Tu yang kluster Benteng. Benteng kami panggil, ada tembok kat Sungai Gombak tu. Depan tu Bank Bumi Putra lah, Jalan Melaka. Dia ada satu restoran dulu, restoran Bilal. Dia punya murtabak ni dia punya sedap. Saya pula jarang dah pergi situ, walaupun tiap-tiap bulan balik Kuala Lumpur ziarah family, tapi jarang lah saya pergi merayau dah dekat situ, dah tak ada keperluan dah. Dulu zaman sekolah lain lah. Tuan India tu, sekali-sekala lah aku terlepas sana, api semayang di Masjid India, tuan-tuan buat angguk sudah lah, memang tak faham. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia start, udi ngardi bertakwa re. Aku bukan tu, aku hantam lah kan, maknanya dia pesan takwa lah tu. Oh, angguk angguk sama Masjid India tu, dia ambil rukun dia. Lepas tu dia buh lah sikit COVID-19 don't friend habis. Dia suruh SOP, hang dengar SOP, ikutlah SOP tu lah. Pesan takwa sah khutbah kalau tak sebut takwa. Ittaqullah. Atau khatib baca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Atau khatib baca ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Janji hang pesan takwa. Mau makna takwa nombor 2, dasar para rasul. Nabi Nuh kata wattaqu. Apa makna takwa? Ringkas cerita 3. Saya ambil tafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika Ibnu Abbas menafsirkan ayat 102 Al-Baqarah, maaf, Ali Imran. Jangan didurhakai. Taat Allah, jangan durhaka. Kita nak mati tuan-tuan, oi. Tak lama hidup, percayalah. Hidup tak lama. Hari ni bekas Menteri Mokhtar Hashim meninggal dunia, kan? Bekas Menteri Belia dan Sukan, kan dulu ada kes lama lah, orang dah meninggal sudah lah. Mokhtar Hashim bekas Menteri Belia dan Sukan dulu, hari ni meninggal dunia juga di Kedah Dialog. Kita akan pergi tuan-tuan, so kita mesti faham hidup ni kira taat pada Allah, aku tak durhakai Allah. Taat pada Allah, Allah
Dia kata haram, haramlah. Dia kata buat, buatlah. Aku takkan bantah. Walaupun ada datangnya usul fiqh, datangnya kaedah-kaedah fiqh yang boleh mengubah hukum, itu cerita lain. Di atas dasar dan prinsip la yunkaru taghayyuril ahkam bi taghayyuril wal ahwal. Kaedah fiqh, bila masa zaman berubah, hukum berubah. Hukum boleh berubah tak? Boleh. Contoh, zaman Rasulullah kuda tidak dikenakan zakat. Kuda tak ada zakat. Zaman Saidina Osman kuda kena zakat. Kenapa? Ini dia kaedah fiqh. Zaman berubah, hukum boleh. Dalam Facebook sampai nak muntah kita baca. Hang ikut sudahlah. Benda yang pemerintah hukum asal elok sudah. Ni tulis macam-macam sunnah Yahudi lah, menjauhkan kita dari agama lah. Entahlah, saya pening. Jadi pening, kesian orang awam. Sungguh macam-macam. Yang menteri dia tak jawab apa pun. Ni kedai kopi tolong jawab ni. Berubah zaman sebab ada Covid. Dah buat lagu ni, jumpa ini Freemason. Tu nak buat apa? Buat apa ni? Tolong jawab, Zat. Oh, angkat Covid besok, to square one, kita rapat balik bahu. Selagi pemerintah tak ajak kita benda mungkar, wajib kita taat. Berubah zaman, berubah hukum. Zaman Nabi mana ada ayak tuak ke, ubat batuk gila-gila ke, arak ada lah. Arak mabuk, haram walaupun tak mabuk, minum. Dan drunken master, haram. Itu hukum qiyas, apa semua kena belajar. Ngertilah. Walaupun ada hukum-hukum tu yang berubah bila zaman berubah, mengikut keadaan dan suasana. Kita taat pada Allah. Apa Allah kata haram, jangan buat. Allah kata halal, buat. Boleh kita buat. Dan jangan durhaka. Jangan kita durhakai dia. Satu. Dua, saya mengajar di Taman Meru tu lah, PKPD. Sudah. Waktu saya mengajak bulan lepas, habis-habis mengajak, masuk WhatsApp, masuk ni Facebook punya alert, masuk, kita pun cek. Anak murid saya, ni cerita nikmat sihat, kita kongsi bersama. Anak murid saya Profesor Dr. Arman Saad, orang Subang Jaya, pergi haji dengan saya 2012. Kami buat ifrad, saya bimbing 203 orang waktu tu, termasuk dia dan isteri dia pun doktor pakar. Dia pun duduk Subang Jaya. Profesor Dr. Arman Saad hantar satu hantaran dalam Facebook. Kita pun tengok, dia kata tolong doa. Kejap lagi dia pakai bedah. Kejap lagi saya akan melakukan pembedahan, minta tolong doa. Tolong doa, saya akan melakukan pembedahan kepada pesakit ini yang kena barah mulut, oral cancer. Lalu dia hantar beberapa keping gambar. Allahu Akbar. Saya tengok gambar tu, tuan-tuan. Oral cancer, gambar lidah dia putih, nanah. Nanah, orang tua ni, nanah. Celah betul satu gambar, celah-celah gigi, itu yang dia tulis. Pokok dan makan sirih. Tengok gambar tu, ya Karim, saya punya takutlah. Nanah ni habis dalam mulut, nak operate saat lagi. Ya Allah, kita pun tulis doa moga selamat, pembedahan berjaya, sukses. Tu nak kata nikmat sihat. Saya kuliah di balik pulau Ahad minggu pertama tu, kuliah bulanan saya di Simpang 4 balik pulau. Tak boleh buang air kecil, tuan bayang.
Kita duk buah ayat kecil hari-hari, duk rasa benda tu biasa. Entah sedar tak dia nikmat. Sebab itu Nabi ajar, alhamdulillahillazi azhaba 'annil adha wa 'afani. Antara doa keluar toilet, baik air kecil, baik air besar, kita qada hajat, Nabi ajar doa, alhamdulillah allazi azhaba 'anni adha wa afan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit ini dari wa afani, dan bagi aku sihat. Hari-hari buah air kecil kita tak rasa apa, tapi Tuan Haji ni sampai dia sakit, ya Allah Ustaz, tak lepas ayat kencing tak boleh keluar. Allah, kita dengar tu seram. Tu saya kata buat apa? Doktor jolok waya. Takkan jolok tang telinga ni, faham-faham sudahlah. Wah, pendek je pun. Itu mensyukuri nikmat takwa. Walau kecil tu kita rasa. Cuba kena orang tak boleh kencing, orang tak boleh buang air kecil, baru kita tahu, na'udzubillah, mulut duk elok, balok nak baca Quran, pemalas kawan tu dah kena kanser mulut dia. Kita mulut lidah elok duk cakap merapu lagi. Kita mulut lidah elok duk malas berzikir lagi. Kawan tu dah kena barah dah mulut dia. Apa dia nak buat tu? Allah, sebab tu kata ulama, selepas nikmat Islam, nikmat sihat. Hargai kesihatan. Maka takwa nombor 2, Allah disyukuri, tidak dikufuri. Dan nombor 3, kata Ibnu Abbas, Allah diingati, tidak dilupai. Zikir kena banyak. Ada hadis kan, penyesalan ahli syurga. Dah masuk syurga menyesal. Nabi kata, kenapa? Apa penyesalan? Tak apalah ahli syurga menyesal, dah masuk syurga dah. Tapi cerita tu Nabi nak habaq besarnya zikir. Kenapa ahli syurga menyesal? Sebab mereka waktu di dunia kira tak berapa banyak zikir, walaupun mereka dah masuk syurga. Sallallahu alaihi wasallam belajar berzikir, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Nabi kata ringan di lidah, memberatkan timbangan. Siapa yang tak nak timbangan dia berat di akhirat? Dahlah kita hidup akhir zaman, dosa berlambak-lambak. Dengan zikir itu, kata Nabi, amal timbanganmu jadi berat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. InsyaAllah Covid lari. Patuh SOP, banyak berzikir, selawat pada Nabi, minta ampun, istighfar. InsyaAllah Allah angkat Covid. Percayalah. Ni menyembang kedai kopi tak habis. Blue Rio Sajib muka hang tak nampak. Lepas tu komplain pula, ni semua sunnah Yahudi. Tak ada apa semayang pakai topeng. Mana haji? Yang hang masjid pun tak mai. Sepak pungkok baru tahu. Geram betul ya. 3 ni takwa. Jaga 3 ni. Balik surah Nuh ayat 3. Balik ayat. Tak ada Rasul ajar kita untuk terjun masuk neraka atau pergi syurga. Baik, itu tajuk nombor 2. Tajuk yang ketiga, alasan-alasan penolakan. Sambung bulan depan tak dan. Kita PKP tak boleh lama. PKPB, patut azan tadi berhenti dah saya. Tak apa, saya lajak sikit. PKPB kena patuh undang-undang. So